Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muqaddimah surah Maryam. Surah ini diturunkan di Makkah, mengandungi 98 ayat. Dinamakan surah Maryam, iaitu perihal Siti Maryam, kerana peristiwa mengenainya ada disebut pada ayat 19 sampai 34. Intisari kandungannya, ini secara ringkas, menerangkan kekuasaan Allah Ta'ala dengan berlakunya kejadian-kejadian yang luar biasa. Pertama, peristiwa Nabi Zakaria alaihi salam yang telah tua dan isterinya pula mandul. Telah dikabulkan doanya dan dikurniakan seorang anak lelaki, Nabi Yahya alaihi salam. Kedua, peristiwa Siti Maryam binti Imran, gadis suci yang telah melahirkan seorang anak lelaki, iaitunya Nabi Isa alaihi salam, dengan tidak berbapa. Pada akhir kisahnya itu, Allah Ta'ala menegaskan bahawa apa yang telah diceritakan di dalam Al-Quran mengenai Nabi Isa yang tersebut itulah yang sebenarnya, yang sebenar-benarnya. Yakni bukanlah sebagaimana yang didakwakan oleh kaum Yahudi dan kaum Nasara, Kristian, atau puak-puak sesat yang lain. Setelah menyebutkan perihal sebilangan nabi-nabi yang lain dan perihal orang-orang yang beriman dan yang ingkar, serta balasan yang akan didapati masing-masing pada hari akhirat kelak, lalu diceritakan perihal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan golongan kaum kafir musyrik yang menentangnya, tatkala mereka tidak dapat menolak hujah-hujah yang terkandung dalam ayat-ayat suci yang dibacakan kepada mereka. Mereka berdalih dengan membanggakan kekayaan mereka dan bilangannya yang ramai berbanding dengan orang-orang Islam pada hari itu yang masih sedikit jumlahnya dan kebanyakannya pula miskin belaka. Seolah-olah mereka berkata, kalau agama kamu benar, hei orang-orang Islam, mengapa kamu hidup susah di dunia sedang kami senang lenang? Maka Allah Ta'ala menolak hujah mereka yang tersebut dengan menegaskan bahawa kekayaan dan kemiskinan tidak melambangkan benar dan salah. Kerana berapa banyak kaum-kaum yang lebih kaya dari mereka pada zaman yang lalu telah dibinasakan dan tidak selamat hidupnya. Kemudian ditegaskan bahawa Al-Quranul Karim diturunkan oleh Allah Ta'ala dengan bahasa Arab, bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah supaya baginda membacakannya kepada umat manusia dan menyampaikan berita gembira dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang-orang yang beriman, yang menjunjung perintah Allah dan menjauhi larangannya sebagaimana yang dijanjikan di dalamnya, dan supaya baginda memberi amaran kepada orang-orang kafir sebagaimana yang ditegaskan di dalamnya bahawa mereka akan ditimpa dengan azab seksa yang tidak terperi sakitnya jika mereka masih berdegil dalam kekufuran. Surah Maryam ini diakhiri dengan satu pengajaran yang memberi keinsafan, terutama kepada golongan yang masih degil
dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah. Kerana amatlah banyaknya kaum-kaum yang seperti mereka telah dibinasakan oleh Allah Ta'ala pada masa yang lalu sehingga penuh ranah semuanya. Ini adalah muqaddimah yang ada di dalam pimpinan Ar-Rahman muka 911 sebagai muqaddimah surah Maryam. Bila kita perhati dengan secara umumnya, ini sebagai tambahan lah atas ni. Bila kita perhati dengan secara umum surah Maryam yang Allah Ta'ala atur sebagai surah yang ke-19 yang ada di dalam Quran ni, kita tengok ada hubung kait di antara surah Maryam dengan surah Al-Imran. Sebab Al-Imran artinya keluarga Imran. Imran ni adalah bapa kepada Maryam. Dua surah ni royak panjang hubungnya dengan, kalau surah Al-Imran ni royak kelahiran Maryam. Surah Maryam royak kelahiran Isa alaihi salam, anaknya. Jadi ada hubung kait di antara dua surah ni. Memang panjang. Kalau kita nak pergi undur semula royak hubungnya dengan keluarga Imran ni, memang menjadi suatu cerita yang begitu panjang yang Allah Ta'ala royak. Bagaimanakah Imran dan isterinya duk azal kalau sekiranya dia dapat anak lelaki. Dia duk anak lelaki, tapi Allah Ta'ala takdir Imran boleh anak perempuan. Bila boleh anak perempuan pula, alhamdulillah, Maryam, budak perempuan ni dinamakan Maryam. Ni Allah Ta'ala rayak di dalam surah Al-Imran. Nah, ibu dia sendiri, inni samaituha Maryam, aku namakan anakku ataupun budak ni iaitunya Maryam. Wallahu a'lam lah, saya tak tahu dah perkataan Maryam ni arti gapo. Tapi memang kita yakin bahawa setiap nama yang ada pada zaman dahulu dan zaman sekarang ni memang adanya ada arti dan ada maknanya. Bila masuk dalam surah Maryam, kita tengok hubungnya dengan kisah seorang perempuan yang suci bersih, yang tidak pernah disentuhi oleh mana-mana orang lelaki. Maknanya dia tak biasa berzina, tak biasa menikah dan tak biasa. Maknanya orang yang Maryam ni adalah orang yang suci, orang bersih. Kalau katanya menikah, nikah tu halal, pun dia tak biasa menikah. Kalau nak kata berzina, memang jauh lagi. Nah, ni orang yang Allah Ta'ala pelihara peribadi dia, akhlaknya, kemaluannya, dan semua tiap-tiap perkara yang Allah Ta'ala jaga ni adalah menjadi suatu hikmat yang manusia biasa kadang-kadang tak tahu katanya. Apa boleh Allah Ta'ala sebut siapa ke ada di dalam Quran orang perempuan yang bukannya seorang nabi, ceraklah nabi ni tak ada di kalangan orang perempuan, tapi nama dia tercatat tuk jaruk wai di dalam Quran ni sampakah hari kiamat. Alhamdulillah. Maryam pula, bila Allah Ta'ala sebut diri dia sekurang-kurangnya, nah, saya sebut di sini Allah Ta'ala sebutnya kesucian diri dia, pribadi dia. Dalam surah At-Tahrim Allah Ta'ala sebut wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina. Ni Allah Ta'ala sebut iaitunya dan Maryam binti Imran yang kami sucikan kemaluan dia, maknanya awal-awal haid dia, dan kami tiupkan masuk di dalam tubuh dia, iaitunya anak dia, iaitu fanafakhna fihi min ruhina.
dari ruh kami, iaitunya ruh daripada Allah Taala. Nak hak ni nak menunjukkan bahawa Allah kuasa boleh buat seorang manusia tanpa bapa. Nabi Isa alaihi salam lahir dengan tidak berbapa. Ni adalah kuasa Allah Taala. Ayat yang kedua ada dalam surah Al-Anbiya. Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha waja'alnaha wabnaha ayatan lil alamin. Tuhan tak ada sebut nama Maryam, tapi sebut sifat dia. Wallati ahsanat farjaha, seorang perempuan iaitunya Maryam yang berusaha menyucikan kemaluan dia. Maknanya pokong diri sendiri dan awal-awal pahit dia, tidak melaku sebarang perkara yang berdosa. Waja'alnaha wabnaha ayatan lil alamin. Kami jadikannya Maryam dan anaknya adalah suatu tanda alamat bagi sekalian alam. Ini Allah Ta'ala sebut. Lepas tu keracat-kacai di dalam surah lain-lain. Apabila Allah Ta'ala sebut Isa, sebutnya bin Maryam. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya kejadian Isa alaihi salam di sisi Allah adalah sama di sisi Allah seperti Allah Ta'ala buat ada. Buat ada daripada tanah, tak ada pok, tak ada mok. Tiup roh, masuk di dalam ada. Ada boleh bangun, boleh kecek seperti manusia biasa. Apatah lagi Maryam, apatah lagi Isa alaihi salam yang adanya ibu tapi tidak ada bapa. Ni benar le chưa. Kalau dia kita fikir dengan otak biasa kita penpai medai, benih manusia nak pergi fang dalam mutluk lagu mana. Kalau sekiranya orang tino tu tidak apa? Tidak melalui rompet patik sontik di antara orang lelaki dengan orang perempuan. Ni nak menunjukkan bahawa kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi ataupun mencipta semua tiap-tiap perkara dalam makhluk dia. Sebab kita yakin bahawa Allah Ta'ala apabila dia sebut ataupun dia kehendak kun fayakun. Ni Allah rayak di dalam akhir ayat sebelum akhir di dalam surah Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah Ta'ala apabila Allah kehendak sesuatu nak jadi, nak timbul, nak lahir benda tu, maka Allah sebut ya kun, jadilah engkau, ataupun lahirlah, ataupun jadilah, fayakun, maka benda tu akan jadi lalu dah. Ini adalah kuasa yang luar tamacat, luar daripada akal fikiran manusia nak pergi fikir gitu dan gini. Dalam surah Maryam lagi, ni sebagai tambahan di atas apa yang dibaca di dalam muqaddimah saat ni. Allah sebut orang-orang perempuan ni banyak juga ada dalam Quran dak. Salah satunya ni Maryam. Apa lagi tu saya sebut? Orang perempuan dalam Quran. Cuba sebut. Orang-orang hak berjuruh, orang hak berjuruh pun ada, orang tak berjuruh pun ada. Orang hak berjuruh ni saya sebut dulu. Hawa, walaupun nama Hawa tak ada sebut di dalam Quran, tapi sebutnya isteri Adam. Uskun anta wa zawjuka al-jannah. Mung dan isteri mung duduklah di dalam syurga. Ni bermaknanya sebut isteri Adam alaihi salam. Dalam Quran tak ada sebut Hawa, tak ada. Tapi dalam hadis ada sebut isteri hak baik, orang tino hak baik. Orang tino hak baik lagi. Siapa lagi? Isteri Firaun. Bukan? Isteri Firaun ni Nabi sebut di dalam hadis namanya Asiyah. Asiyah yang menjadi isteri kepada sedurhaka-durhaka manusia di atas muka bumi, iaitunya Firaun laknatullahi alaih.
Tapi isteri Firaun adalah ahli syurga. Sentiasa minta doa sama, Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Ini doa Asiah yang Allah Taala carut di dalam Quran. Ini orang perempuan yang baik. Lepas tu Maryam, orang perempuan yang baik. Ibunya Imra'at Imran, iaitunya isteri Imran, iaitunya mak kepada Maryam. Orang perempuan yang tak baik, siapa? Tuhan sebut dalam Quran. Sebagai contoh dah, nak kuat semua tu, masa tak ada. Kita bukan nak ngaji kisah buat dia, tapi sebut sepitah lalu. Bini siapa? Bini Nabi Nuh. Tengok. Tuhan tak ada sebut nama, tapi sebut isteri Nabi Nuh adalah ahli neraka. Walaupun duduk dengan Nabi, duduk dengan seorang Nabi yang begitu panjang umur, tapi isteri dia adalah pendurhaka, sehingga Allah Ta'ala royak dalam Quran katanya dua ni, itu apa ni? Dia akan masuk di dalam api neraka. Yang kedua, bini Nabi Lut. Tengok, bini Nabi Lut, Masya Allah, tak berjuru. Tok lelaki berjuru, tok lelaki dakwah seru manusia, tapi isteri pengkhianat, pendurhaka. Orang perempuan yang tiga cuba sebut, hak tak berjuru. Bini Abu Lahab, tak ada sebut nama, tapi sebut wamra'atuhu hammalatal hatab. Dan isterinya, isteri siapa? Isteri Abu Lahab, yang akan memikul kayu api di dalam api neraka untuk bakar dia sendiri. Sebut masa bini Abu Lahab duk ada lagi atas dunia. Abu Lahab sendiri pun dengar ayat Quran yang Nabi baca, ayat katanya dia akan menjadi apa? Ahli neraka. Dan banyak lagi orang perempuan-perempuan yang tak berjuruh, yang tak baik, yang Allah sebut di dalam Quran sebagai apa tu? Sebagai bodrian anlamka bagi setiap orang. Bagi setiap orang. Tak ada kira lelaki ke perempuan, sebab lelaki perempuan ni Nabi ayat di dalam apa? Dalam satu hadis-hadis panjang, Nabi katanya innaman nisa'u syaqaiqur rijal. Sesungguhnya orang perempuan ni adalah adik-beradik dengan lelaki. Tak serupa sebahagian sarirak rangkai boleh jadi cut tu tak serupa. Tapi umumnya Allah Taala buat adalah serupa. Ime, amal soleh, cara hidup, makan, minum, bahagia, duka, cita, semua serupa belaka. Nah, kelebihan Allah Taala beri pun tak serupa. Nah, walaupun Allah sebut dengan secara umumnya Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa' bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Orang lelaki menguasai orang perempuan dengan sebab Allah Taala beri apa kelebihan kepada orang lelaki lebih daripada orang perempuan. Sebab parak nanti orang lelaki dia kena jaga orang perempuan, dia kena win nafkah, dia kena didik, kena jaga dan sebagainya. Tapi umumnya ini adalah suatu kejadian yang Allah Ta'ala buat ni, adanya hikmat. Dan insya-Allah kita akan masuk di dalam surah Maryam ni. Walaupun surah ni bukan arti surah bukan arti semua tu hubungnya dengan Maryam dengan Nabi Isa dak. Allah Ta'ala sebut beberapa cerita, mula dengan cerita yang pertama sekali, iaitu Nabi Zakaria alaihi salam, yang sebagai pak saudara, pak nakal kepada Maryam. Tak boleh anak, umur tua, rambut ubah, kecuk-kecuk habis dah. Nah, dia berasa katanya tidak ada orang yang akan mewarisi kerjaan dia, tugas tanggungjawab dia. Sebab itulah insya-Allah kita akan belajar daripada satu ayat ke satu ayat. Mudah-mudahan kita akan gamarlah, akan faham bahawa apa yang ada di dalam surah ni, nah, yang Allah Taala cerita kepada kita semua. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.